Muhammad. Okey, Nabi SAW sampai-sampai Nabi duduk kat Quba lah. Macam-macam riwayat, tapi kebanyakannya kalau Salafi, maksudnya yang tak pegang pada mazhab ni, mereka pegang 4 hari. Nabi sampai Quba hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat Nabi solat kat Masjid Jumaah. Kemudian Nabi datang sini. Okay, bila Nabi datang sini, kawasan masjid ni dulu kawasan tempat keringkan buah tamar, kurma. Buah tamar tu dikeringkan, jadilah macam warna hitam kita makan tu kan. Milik kepada dua orang anak yatim. Yang menjaganya Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi beli tanah tu. Luasan dia tak besar pun, kecil je. Ini okey. Ini rumah Nabi. Rumah Nabi. Masjid asalnya sikit je kat sini. Sikit je kawasan tu. Okey. Ni ada kubah silver kan, nampak kubah silver. Okey, bawah kubah silver ni mihrab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, zaman Nabi ni pintu bambu salam ni semua tak ada. Okey. Kawasan depan yang orang nak bagi salam tu, itu kawasan tambahan zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Nabi SAW wafat di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sini, bahagian sini ni rumah isteri Nabi. Nabi meninggal di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tempat orang lelaki bagi salam tu kat sini belah depan ni rumah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada belakang rumah Sayyidatina Aisyah rumah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ada rumah Sayyidatuna Maria Kibtiyah, Sayyidatuna Sofiyah. Isi Nabi rumah semua kat sini. Dua je yang terasing sikit kat sini. Sayyidatuna Maria Kibtiyah dan Sayyidatuna Sofiyah. Yang lain semua kat sini. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, cicit kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang Islam dah makin ramai kan. Jadi masjid terpaksa dibesarkan. Jadi rumah-rumah isteri Nabi dimasukkan dalam kawasan masjid. Tapi masa tu tak ada siapa tinggal lah. Okey. Menara ni yang sebelah kubah hijau ni, menara ni dibina zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. 1300 tahun yang dahulu. Cumanya dibaiki cantik lah. Ni okey, Nabi SAW bila sampai je dekat Madinah, Nabi SAW, ya, orang berebut kan nak kalau boleh semua berharap agar Nabi tinggal di rumah mereka. Mestilah Nabi kan. Jadi semua berebut. Jadi Nabi tak menolak kan. Orang semua ajak Nabi tapi Nabi tak menolak. Dan unta Nabi, unta Qaswa, unta Nabi yang bernama Qaswa. Okey, jadi unta Nabi yang bernama Qaswa, semua sahabat-sahabat tarik unta supaya nak unta tu parking dekat rumah mereka. Jadi Nabi kata biarkan dia berjalan sebab dia berjalan dengan perintah Allah. Jadi unta tu telah Qaswa, dia telah berhenti kat kawasan sini. Jadi Nabi pun belilah tanah kawasan ni daripada dua orang anak yatim. Lepas tu barang Nabi, pakaian Nabi telah diangkat oleh Sayyidina Khalid bin Zaid, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang kita ziarah dekat Istanbul. Dia telah ambil beg Nabi, barang Nabi, dan dia bawa ke rumah dia. Rumah dia dekat sini, sekitar sini rumah dia. Dan Nabi telah tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu lebih kurang 17 bulan. Okay, kan masa kita naik bas kan Gamzee cerita pasal Raja Tuba. Ingat tak? Ke masa tengah syok. Tengah tidur. Betul. Okey. Raja Tuba daripada Yaman tu, dia satu raja kan, kaya. Jadi saya pendekkan cerita, ringkaskan. Jadi dia tahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi kecintaan, walaupun dia tak pernah jumpa Nabi, tak kenal pun Nabi, tapi dia sangat-sangat cintakan Nabi. Maka dia telah bina, saya tak ingat berapa jumlah rumah, tapi banyaklah rumah-rumah tu dibina. Dan dia telah buat rumah khas tu memang untuk Nabi akhir zaman. Dan
Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah salah seorang keturunan daripada ulama yang raja tu telah perintahkan untuk jaga kat sini. Okey. Jadi itulah, jadi hasrat raja tu telah Allah SWT penuhi hajat dia supaya Nabi akhir zaman tu duduk di tempat tinggal yang telah dia buat. Okey. Kat sini. Kemudian Nabi dimandikan kat tepi ni. Ni rumah, kawasan dua tiang ni kan. Ni rumah Sayyidina Osman, Sayyidina Omar dekat sini. Sayyidina Allahumma Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Bukan, Sayyidina Omar bukan kat sini. Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sayyidina Omar jauh sikit. Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang bawa mimbar. Kan sebelum mimbar tahu kan, tempat orang baca khutbah tu 3 tingkat je zaman Nabi. Jadi Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ni juga sahabat Nabi yang pernah jumpa dengan Dajjal. Masa dia daripada Teluk Parsi, dia naik kapal nak masuk ke kawasan Laut Merah. Berlaku ribut dan dia telah terdampar di satu pulau dan dia telah jumpa Dajjal. Dajjal telah tanya pada dia beberapa soalan dan dia pernah jumpa Dajjal. Dan Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang telah bawa cahaya ke Madinah. Sebelum ni ialah zaman tu malam-malam ada pasang obor je lah. Tapi dia yang bawa lampu pelita ke Madinah. Walaupun nama Madinah Al-Munawwarah, bandar bercahaya, tapi waktu tu tak ada pun cahaya. Tapi kenapa diberi gelaran Madinah Al-Munawwarah? Kerana cahaya amalan Nabi dan para sahabat membuatkan Madinah ni secara zahirnya memang kalau kafilah daripada Yaman nak pergi ke Syam, melalui laluan ni akan nampak kota ni bercahaya. Taklah cahaya terang benderang, tapi seolah-olahnya bercahaya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, cerita banyak. Okey, ini Jabal Uhud sebelah sana. Sebelah sana utara. Sana utara, sana selatan. Sini barat, sana timur. Okey. Kalau sebut barat masjid sebelah sinilah. Kalau timur masjid sebelah sana, kat belah Baqi'. Mari Baqi'. Ni pemakaman Baqi'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Di mana satu ni banyak. Zaman Nabi dekat sini. Lepas Nabi balik daripada perang Khaybar tahun 7 Hijrah, Masjid Nabi telah jadi besar lagi sikit sampai sini. Kalau masuk masjid, kawasan masuk masjid, kita akan nampak sebelah barat masjid ni tiangan semua macam biasa je. Lepas tu tiba-tiba ada satu kawasan atas tu tulis, dia baca tulisan tu terkeluar sikit. Background dia warna hijau gelap, ada tulisan dia warna emas, dia tulis Had Masjid Rasulullah. Had Masjid Rasulullah. Kat sebelah sini. Sebelah sini. Okey. Asalnya Nabi buat rumah dekat belakang masjid. Dekat belakang masjid. Kan kiblat asalnya menghadap ke arah utara kan, ke Aqsa. Kan Aqsa ni kiblat orang Islam yang pertama. Cuma diameter dia lagi besar daripada Kaabah lah. Kaabah comel je. Aqsa ni dia lebih besar lagi. Jadi rumah Nabi dan rumah isteri-isteri Nabi di belakang masjid. Kemudian akhirnya Allah SWT perkenankan hasrat Nabi nak kiblat ke arah Masjidil Haram di selatan, maka rumah Nabi jadi dekat depan masjid. Jadi asalnya Nabi dulu asalnya imam kat sini lah. Lepas tu bila masjid dah lebih kurang 17 bulan, dah Allah perkenankan doa Nabi, ni mihrab bertukar kat depan. Okey, bertukar dekat hadapan. Okey, kawasan yang tak ada bumbung ni. Ini kawasan ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu khaskan zaman beliau, ni kawasan bukan masjid. Hari ni kawasan masjid lah. Kawasan ni siapa nak cerita pasal dunia ke, masalah-masalah dunia boleh bersembang kat sini. Itu pun tak boleh cakap kuat-kuat. Sebab kisah ni berlaku bila ada orang yang bersembang cakap pasal dunia dalam masjid. Jadi Sayyidina Umar telah tampar dia. Jadi Sayyidina Umar tarik dia duduk kat sini. Sayyidina Umar kata ni kawasan bukan masjid. Okay, tapi hari ni dah semua ni masjid lah. Semua ni masjid.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Kubah ni dibina Allahumma salli Muhammad zaman Umayyah. Masa tu ni kayu lah, bukan warna hijau. Hijau ni Sultan Abdul Hamid II tahun 1800 berapa yang saya tak ingat. Dia yang ubah jadi, maksudnya warna hijau ni warna yang baru. Warna Kubah ni sangat lama, warna dia warna ungu kebiru-biruan. Itu warna orang Arab suka lah. Macam mana nak cakap, tak faham kan warna dia macam mana. Warna ungu macam nak biru-biru sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi benda penting Okey, Nabi SAW ketika hayat Nabi boleh katakan sangat selalu datang ke pemakaman Baqi'. Sebab itulah kita, okey, untuk orang yang asli Madinah, yang tinggal di Madinah, mereka sangat dituntut untuk datang ke Baqi' pada setiap hari Jumaat. Tapi untuk kita yang bukan ahli Madinah, yang datang sebagai penziarah, kita sangat dituntut untuk datang ke Baqi' pada setiap hari, walaupun sekali. Okey, kalau lelaki nak masuk Baqi' bila? Lepas subuh dengan lepas asar. Lepas subuh dia buka berapa lama ikut suka hati dia. Kadang-kadang kalau dia rasa dia rajin, lama dia buka, dia rasa dia malas, baru seorang masuk dia terus tutup. Okey. Arab kan, dia tak ada apa, ikut dia rasa rajin, dia lama, dia rasa sekejap. Okey, nak masuk dia dekat sini. Dia lelaki nak masuk ikut sini, perempuan tak boleh masuk. Perempuan kalau nak ziarah daripada luar ni, daripada luar. Okey. Nabi SAW sering datang ke kawasan Baqi' ni. Ini makam Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dah malam tak nampak sangat. Okey, kat sini. Ni Ahlul Bait, makam Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dekat sini, tepi ni. Kemudian makam pakcik kesayangan Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian cucu Nabi SAW Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian sebelah ada cicit Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak kepada Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Muhammad Al-Baqir, anak kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyidina Ja'far As-Sadiq, anak kepada Muhammad Al-Baqir. Ini Al-Bait. Imam Malik rahmatullah alaih kat sini, Imam Nafi' kat sini. Imam Malik tahu kan? Imam besar mazhab Maliki. Okay, Imam Malik rahmatullah alaih ketika mana hayat beliau orang Madinah, beliau tinggal di Madinah. Ketika hayat beliau, sepanjang beliau berada di Madinah, tak pernah sekali pun beliau buang air dekat bumi Madinah. Ini tak boleh ikutlah, dia wali kan. Nak ceritanya Imam Malik ni sepanjang hayat dia kurang makan, kurang minum. Dia buang air kat mana? Dia buang air kat luar tanah haram Madinah. Kalau kita nak buat boleh, nak buang air je, ambil taksi, keluar. Tapi ni nak ceritanya orang yang soleh. Sebab apa? Sebab beliau merasakan bumi Madinah ni sangat-sangat suci, mulia. Okey. Allah SWT. Dan Imam Malik rahmatullah alaih ketika mana tinggal di bumi Madinah, beliau tak pernah sekali pun naik kenderaan. Maksudnya unta, kuda tak pernah. Dan beliau tak duduk tempat-tempat yang tinggi, tak ada. Nak menunjukkan betapa beliau sangat muliakan Madinah. Dan beliau juga tak pakai sandal ketika berada di kawasan Madinah. Okay, ayam. Okay, ini Imam Malik rahmatullah alaih. Ini anak Nabi SAW, Sayyidina Ibrahim. Ibunya Sayyidatuna Mariah Qibtiyah. Raja Iskandaria telah hadiahkan, kan Nabi bagi surat kepada Raja Iskandaria. Kemudian Raja Iskandaria Sultan di sana telah hadiahkan Mariah Qibtiyah. Jadi Allah SWT nak muliakan Mariah Qibtiyah, kan dia hamba. Jadi bila dia dapat anak, maka darjat dia telah ditinggikan. Jadi sebagai isteri Nabi SAW kat sini. Okay, jom kita jalan. Nak cerita tak